أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم وفقنا في الدين والإنفاق وفقنا في الدين والإنفاق. Yang bahagia, saya bersama mufti kita dan juga para hadirin, juga para doktor dakatil. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala dengan limpah kurnianya dapat juga kita meneruskan program pada hari ini. Dan pertama sekali saya minta kemaafan seandainya pembentangan saya ini mempunyai cacat celah, dan anggaplah saya ini sebagai ketua kelas, anggaplah saya sebagai ketua kelas yang telah dibentangkan oleh guru kita dan juga guru-guru kita. Saya ini hanya guru kelas, ketua kelas saja untuk meneruskan perbincangan. Jadi bukanlah saya layak di sini, kerana berada di hadapan saya ni orang yang hebat-hebat semua. Dengan izin Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Perbincangan saya pada hari ini mengenai syubhat-syubhat batiniyah. Untuk makluman tuan-tuan, sebenarnya syubhat-syubhat batiniyah ini tidak diperbesarkan, lebih-lebih lagi di Malaysia ataupun di dunia. Kenapa? Kerana golongan batiniyah ini syubhatnya hanyalah sekadar cerita-cerita kedai kopi, sekadar cerita-cerita kedai kopi yang kebanyakannya tidak memerlukan kepada suatu kajian, suatu hujahan yang begitu jelas, yang begitu kuat untuk menjanggah pandangan ataupun syubhat-syubhat batiniyah ataupun syubhat golongan-golongan taklimiyah. Oleh kerana itulah tidak banyak kita menjumpai perbincangan-perbincangan yang ilmiah yang membicarakan tentang batiniyah dan juga taklimiyah. Kenapa? Kerana hujahan mereka bukan hujahan, lalu tidak diganggu, tidak diusik oleh para cendikawan. Jadi saya sebagai guru sekolah rendah yang menyentuh perkara tersebut, sesuai lah tuan-tuan. Baiklah tuan-tuan, pada hari ini saya menggunakan kitab Fadaih Batiniyah karya Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali telah membicarakan, telah menghuraikan, telah mendetailkan aliran-aliran yang kita namakan sebagai aliran batiniyah, yang mana aliran batiniyah ini mempunyai berbagai-bagai nama, antaranya Ismailiyah, Qaramita, Batiniyah dan juga Ta'limiyah. Namun yang sesuainya pada masa kini kita menggelar mereka dengan golongan batiniyah dan juga ta'limiyah. Bahkan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala sendiri mengatakan golongan ta'limiyah inilah al-yaqudulani, golongan ini layak dinamakan sebagai batiniyati hadzal asr. Jadi Imam Ghazali lebih memaparkan dengan penamaan batiniyah. Baiklah, kata Imam Ghazali, adapun golongan batiniyah ini, maka mereka ini muqimu, dinamakan sebagai batiniyah kerana mazhab mereka itu ialah ibtalu ra'yi wa ibtalu tasawwufil uqul. Ini perkara yang perlu kami perhatikan, kita ambil perhatian bahwasanya golongan batiniyah ini ialah ciri utamanya, hakikat sebenarnya mereka itu ialah membatalkan ra'yu, membatalkan akal dan juga tidak menerima akan metod manhaj pemikiran. Dan wada'atu khalqi ila ta'alli ila anil minal imamil ma'sul, dan menyeru manusia semua untuk berlagu lutut, menyeru manusia semua untuk ta'alim minal imamil ma'sum, berguru dengan imam yang maksum, dan kan dalam bahawasanya
tidak diketahuikan akan segala ilmu itu kecuali dengan ta'lim saja, dengan belaga lutut. Saya gunakan istilah belaga lutut lah sekarang ni. Dengan maksud yang lain, kamu tak boleh jumpa di masjid-masjid, kamu tak boleh jumpa di kuliah-kuliah, kamu tidak boleh jumpa di universiti kecuali kamu perlu belaga lutut dengan guru kami. Barulah kamu akan mengetahui akan hakikat ilmu yang sebenar. Inilah ajaran ta'limiyah ataupun ajaran batiniyah. Dia punya fokus utamanya ialah membatalkan akal. Yang keduanya, mestilah berlagu lutut ataupun menuntut dengan orang yang khusus sahaja. Barulah mereka itu dapat menguasai, mengetahui akan hakikat kebenaran ilmu. Kemudian Imam Ghazali rahimahullah ta'ala membicarakan lagi perkara yang membangkitkan bagaimana golongan-golongan batiniyah ini boleh tersebar, sebagaimana dibicarakan pada kitab-kitab yang lain, ialah golongan-golongan majusi, golongan-golongan yang musuh-musuh pada Islam. Mereka tidak mampu untuk merobek, menjatuhkan empire Islam, tidak mampu merosakkan akan kerajaan-kerajaan Islam dengan kekuatan, lalu mereka menggunakan taktik yang lain, iaitulah secara taktik anai-anai, luar tak nampak tapi dalamnya reput. Lalu mereka menggunakan taktik itu, itulah mereka menyerap secara diam-diam, merosakkan asas fungsi utama bagi masyarakat Islam, iaitulah akidah. Saya tak nak baca banyak-banyak tuan-tuan, baca sendiri. Saya pun ada setengah jam saja kan. Jadi saya bawa ini kemukakan petikan-petikan Imam Ghazali ini, sesuailah bagi mereka yang tak ada kitab Fadail Batiniyah, maka kita dah ada petikan dia. Itu tujuan utamanya. tujuan utamanya tuan. Perkara yang lebih penting lagi yang perlu kita ketahui di sini mengenai aliran batiniyah ini secara umum dan juga secara khusus. Mengetahui secara umum dan juga secara khusus. Lalu Imam Ghazali membicarakan tentang aliran batiniyah ini secara umumnya, iaitulah zahiru aghaddu wa batinu al-kufr mahd. Zahir bagi golongan batiniyah ini ialah roh, dan juga batinnya ialah kufur semata-mata. Zahirnya nampak elok, zahirnya, namun batinnya itu adalah kekufuran semata-mata. Dan kuncinya, pembukaannya, iaitulah segala ilmu-ilmu itu di bawah perkataan Imam Maksum mereka, dan menanggalkan akal-akal, menolakkan akal-akal sebagai perkara yang boleh mengesan, mengecap, mencerapkan akan kebenaran. Jadi golongan batiniyah ini, kunci utamanya mereka itu ialah mencabutkan akal, kemudian kena mendengar apa kata guru mereka sahaja, dan guru mereka, guru itu pula hanyalah guru yang maksum. Kerana seandainya guru yang ramai, kesemua guru itu maksum, maka bila bertindan, bila tanakutnya, bila bertentangannya antara guru A, guru B, guru C, guru D dan sebagainya, maka di situ akan banyaknya kebenaran. Hal ini perkara yang mustahil. Oleh kerana itu perlu hanya satu sahaja guru, iaitulah guru yang maksum. Daripada guru yang maksum itulah kita dapat mengetahui akan hakikat ilmu, hakikat ma'rifah. Oleh kerana itulah wajib menuntutkan kebenaran itu dengan cara ta'allum wa ta'allum, kena belaga lutut. Dan dihukumkan sebagai guru itu maksum yang memberi pencerahan. Dan merupakan guru itu ialah tempat bagi terbitnya sumber-sumber makrifah daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang membicarakan tentang rahsia-rahsia segala syariat. Oleh kerana itulah bahawasanya tiap-tiap zaman itu tidak dapat tidak daripada seorang guru yang maksum yang dikembalikan, dirojokkan segala permasalahan-masalahan kepada guru tersebut. Jadi tuan-tuan, apabila kita bicara di sini pada peringkat yang pertama ini, kita dapati bahawasanya golongan batiniyah ini dia memfokuskan kepada guru yang maksum.
Begitulah juga berlaku kepada kepahaman-kepahaman kesufian, iaitulah merujuk kepada guru yang bezanya tidak maksum. Bahkan konsep ini antara merujuk berguru, konsep ta'lim ini, berguru ini perkara yang amat penting sama ada golongan batiniah ataupun golongan-golongan sufi seperti kita ini. Oleh kerana itulah adanya tasyabbuh, adanya penyamaan, yang mana penyamaan ini bukanlah bentuk hakikat. Oleh kerana itulah sekarang kita dapati aliran ataupun perbincangan sufi telah timbulnya fitnah daripada kelompok-kelompok yang tertentu. Contohnya seperti bicarakan tentang berguru, membicarakan tentang adab-adab berguru, membicarakan tentang guru yang membimbing dan sebagainya. Maka mereka yang membicarakan tentang aliran-aliran batiniah merataikan perbincangan tersebut kepada perbincangan sufi. Lalu mereka memasukkan banyak konsep-konsep sufi di dalam aliran batiniah, dengan maksud yang lainnya, kamu akan, kalau kamu cari ciri-ciri yang dibicarakan oleh Imam Ghazali di sini, maka kamu akan dapati dalam banyak perbincangan sufi. Itulah puncanya kekeliruan. Oleh kerana tidak ramai para cendekiawan, oleh kerana tidak ramai para ilmuwan yang membicarakan perkara tersebut, maka perkara ini menjadi fitnah di masa kini. Oleh kerana apa? Kerana golongan Wahabi apabila mereka melihat ahli-ahli penyembah kubur, lalu mereka terlihat golongan sufi yang menziarahi kubur, lalu mereka membuat satu hukuman, iaitulah golongan sufi adalah kuburiyun. Begitulah juga kita dapati apabila mereka membaca kitab-kitab pemikiran-pemikiran golongan batiniah, kemudian mereka membaca kitab-kitab para sufi. Pada ketika itu mereka melihat persamaan yang cukup rapat sekali. Lalu mereka melihat ke kiri, melihat ke kanan. Mereka tidak berjumpa suatu tempat sasaran yang cukup tepat, yang cukup mendapat pandangan tolehan para masyarakat. Maka disitulah karya-karya golongan sufi menjadi sasaran. Ini tidak lain tidak bukan kerana kesilapan kita. Kerana apa? Kita tidak membicarakan perkara tersebut, sehingga kini menjadi fitnah yang amat besar. Oleh kerana itulah Imam Ghazali rahimahullah ta'ala membicarakan tentang fadail batiniyah. Apabila kita membaca kitab Fadail Batiniyah, lalu kita baca kitab Ihya Ulumuddin, lalu kita membicarakan kitab apa dia? Kitab Mishkatul Anwar, lalu kita bicarakan kitab-kitab yang lain, lalu seolah-olah Imam Ghazali ini telah menembak, telah membicarakan tentang diri sendiri. Akulah sebagai Batiniyah. Seandainya kita baca kitab Fadail Batiniyah ini, memang kita akan jumpa perkara yang sama juga dibicarakan oleh Imam Ghazali di dalam kitab-kitab yang lain, di dalam kitab Mishkatul Anwar. Konsep faid, konsep guru, konsep apa kita namakan sebagai mi'raj, semuanya menuju pada diri sendiri. Oleh kerana perkara ini amat sukar, cukup sukar untuk diteliti, maka pada ketika itu kita dapati sekarang ada golongan yang mula tergelincir. Lalu mereka mengatakan Imam Ghazali mengarang kitab Fadail Batiniyah ini sebenarnya sebiji untuk ditujukan kepada kitab-kitab seperti Insanul Kamil, seperti kitab Futuhat Makkiyah. Kenapa? Kerana perkara ini cukup kesamaannya pada zahirnya, namun pada hakikatnya cukup berlawanan. Kalau mungkin saya tidak sempat nak bicara di sini kerana saya ni ketua kelas, jadi para guru ramai di sini, saya anggaplah saya bicara di surau lah sekarang, tuan-tuan. Kalau tak, saya tak boleh cakap ni Kang. Sudin 7 kali masuk bilik air, saya baru 3 kali, tuan-tuan. 3 kali dah masuk bilik air, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, apabila kita membaca kitab Fadail Batiniyah ini, kita akan dapati Imam Ghazali akan mengulang dalam perkara yang sama sebagai kekunci untuk membezakan golongan batiniah dan juga golongan sufi,
Iaitulah Imam Ghazali membicarakan di sini, iaitulah golongan batiniah menolakkan akan zahir, menolakkan faksi, menolakkan dia punya sumber utama. Itu golongan-golongan batiniah. Dan golongan batiniah ini menolakkan akan akal. Golongan batiniah menolak kepada akal, dan golongan batiniah berpegang kepada ta'lim, guru yang maksum. Mengenai penolakan akal ini, berapa kali kita akan jumpa dalam kitab Qadha'i Batiniyah. Imam Ghazali mengatakan objektif mereka ialah menolakkan akal. Objektif mereka ialah menolakkan akal. Objektif mereka menolakkan akal. Objektif mereka mencabutkan syariat. Objektif ini yang banyak disebut oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam kitab Qadha'i Batiniyah. Lalu di situ kita dapat menyimpulkan bahawasanya perbezaan utama antara golongan batiniyah dan juga golongan-golongan sufi ini ialah menolak penolakan akal dan juga penolakan syariat. Mana mungkin syariat itu dapat ditolakkan? Bagaimana mungkin syariat itu dapat ditolak? Sedangkan syariat itu sebagai paksi memaparkan akan rahsia-rahsia ketuhanan. Golongan sufi menjadikan syariat itulah tempat mereka mengajak kepada Allah Ta'ala. Di dalam syariat itulah mereka menggali akan rahsia-rahsia ketuhanan. Dalam syariat itulah mereka merasakan akan hakikat-hakikat ketuhanan. Di dalam syariat itulah mereka dapat memahamkan apa yang nak disampaikan oleh ketuhanan. Seandainya tempat paparan, seandainya mangkuk untuk penerimaan tidak ada, bagaimana mereka ingin mengambil maklumat-maklumat tersebut? Begitulah kita lihat sebagian daripada golongan-golongan sufi mengatakan mereka-mereka yang ahlillah, mereka-mereka yang asyik kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka yang kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, betapa rindunya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila berada di dunia ini mereka itu kesakitan. Apabila mereka itu kesakitan, mereka nak makrifah yang lebih lagi. Lalu Allah Ta'ala, hikmah Allah Ta'ala menjadikan solat 5 waktu. Dengan solat 5 waktu itulah tempat lepas gian masa kita lah. Tempat lepas gian. Lambat sangat nak mati, itulah tempat lepas gian. Oleh kerana itulah golongan sufi menjadikan ibadat solat itu sebagai munajat, tempat bermanja-manja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat menggali segala rahsia-rahsia Allah Ta'ala. Bahkan martabat mereka pada nawafil, bahkan iaitulah martabat golongan-golongan sufi ini, nawafil itulah tempat menambahkan lagi makrifah-makrifah kepada ketuhanan. Bagaimana mungkin nak dicabutkan akan syariat, kerana syariat itulah tempatnya, tempat mengambil akan rahsia-rahsia ketuhanan. Itulah beza antara golongan batiniyah dan juga golongan sufi. Lalu kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala pula, membicarakan secara tafsir pula, fa yata'allaqu bil ilahiyat wa nubuwah wal imamah wal hasy wan nasy. Secara perincinya ia melibatkan ketuhanan. Membicarakan tentang golongan batiniyah ini pada membicarakan ilahiyat, ketuhanan, kenabian dan juga imamah dan juga kebangkitan. Dan ini jugalah yang kita jumpa di masa kini, mereka-mereka yang bicara yang dinamakan sebagai golongan semayang pakai niat, semayang pakai niat ni. Golongan yang nikah batin, golongan-golongan yang dinamakan sebagai golongan-golongan golongan isi. Ada juga dinamakan sebagai apa dia? Saya tengok arwah atau saya bagi tahu satu nama tu, lupa dia. Jadi perbincangan yang pertamanya mengenai ketuhanan, kedua kenabian, ketiganya imamah sebagai ketua, yang keempatnya hari kebangkitan. Lalu Imam Ghazali membicarakan satu persatunya. Apabila membicarakan tentang ketuhanan, mereka mengatakan bahawasanya Tuhan itu ada. Mereka mengatakan bahawasanya ada dua Tuhan. Dua Tuhan yang qadimaini, dua Tuhan yang qadim.
Tidak ada awal bagi kedua-duanya dari sudut masa. Ini tuan-tuan, kita kalau di Malaysia ni, kalau sembang-sembang kedai kopi kita tak jumpa benda ni. Jarang kita jumpa perbincangan yang begitu halus-halus golongan-golongan batiniah di kedai kopi. Yang kebanyakan mereka itu tidak ada apa-apa, tidak ramai. Oleh kerana itu mereka-mereka yang mengkaji golongan-golongan batiniah tak ada tempat nak tembak. Ini jadi masalah ni. Kita sebagai pengkaji, kita cari kita punya objek tak jumpa. Jadi pada ketika itu, yang nampaknya pada ketika itulah mereka menaruhkan tembakan ini kepada konsep hakikah Muhammadiyah. Ni jadi masalah ni. Apabila orang kita tak kaji benda tu, jadi golongan yang tak sepatutnya mengkaji, maka mereka menembak kepada perkara yang tak sepatutnya. Lalu mereka mengatakan bahawasanya konsep dua Tuhan ini cukup sesuai digunakan pakai kepada apa dia? Konsep hakikah Muhammadiyah. Nah, ini jadi masalah tuan-tuan. Apabila apa dia? Apabila kita tidak menyediakan satu kajian-kajian yang lebih jelas lagi dalam masalah ini yang dikemukakan untuk masyarakat yang sepatutnya tahu. Lalu golongan batiniah mengatakan ada dua Tuhan yang qadim kedua-duanya. Bukan dari nisbah zaman, daripada nisbah masa. Kecuali kedua-duanya itu salah satunya menjadi ilah bagi yang kedua. Yang pertama menjadi ilah bagi yang kedua. Yang pertama, yang ilah itu dinamakan sebagai sabit, dan yang kedua itu yang tali. At-tali At-tali itu dinamakan sebagai maklul. Kesimpulannya apa? Ini konsep diambil daripada golongan-golongan falasifah. Konsep ilah. Namun jadi masalahnya apabila kita membicarakan tentang perkara ini, yang mananya istilahnya hampir sama. Kerana ilmuwan-ilmuwan kalam yang hakikin juga kadang-kadangnya menggunakan istilah ilah. Namun konsep ataupun maksud yang dibicarakan oleh golongan-golongan ilmu kalam itu tak sama dengan golongan sufi. Maka disitulah adanya kritikan-kritikan apabila mereka tidak memahami akan maksud yang sepatutnya, maksud yang dikehendaki oleh pengarang. Lalu menurut golongan batiniah ini, Tuhan yang sabit itulah yang menjadikan alam dengan wasitah tali. Dia sabit ini terdahulu, tali kemudian. Jadi mereka mengatakan yang sabit itu ilah, yang tali itulah maklul. Kalau golongan falasifah mengatakan Tuhan itu ilah, alam inilah maklul. Antara alam dengan Tuhan itu talazum, luzum antara ilah dengan maklul. Kalau ataupun kita namakan sebagai talazum musawi. Talazum musawi artinya adanya alam mesti ada Tuhan, dan bila ada Tuhan mesti ada alam. Bila ada laki mesti ada bini. Bila ada bini ada laki tak? Tak mesti ada laki ada bini juga. Ada laki mesti ada bini, ada bini mesti ada laki. Dinamakan sebagai talazum musawi. Berbeza dengan ahli kalam yang membicarakan tentang ilah yang mereka maksudkan bukannya talazum musawi, kerana adanya makhluk mesti ada Tuhan, tetapi tidak mestinya ada Tuhan adanya makhluk. Bezanya ilah yang dibicarakan oleh golongan ilmu kalam dengan golongan falasifah. Golongan falasifah menafikan ikhtiar, maka wujudnya konsep ilah dan maklul. Berbeza dengan ilmu kalam mereka mengisbatkan Tuhan itu bersifat dengan mukhtar. Allah Ta'ala itu bersifat dengan iradah. Lalu mereka mengatakan bahawasanya sabit itu, Tuhan yang sabit itu tidak disifatkan dengan wujud dan tidak disifatkan dengan adam, dan tidaklah ia mawujud dan tidaklah ia ma'lum, dan tidaklah ia ma'lum wala wajhulun, dan tidaklah Tuhan itu ma'lum, dan juga tidak Tuhan itu sebagai majhul. Itulah yang as-sabit ini. Wala wa mausufun wala wa ghairu mausufun, tak boleh disifatkan dan bukanlah ianya la huwa ma'sufun, bukanlah ianya bersifat, dan tidak boleh juga tidak bersifat. Dengan maksud yang lainnya, tidak boleh langsung penamaan kepada Tuhan yang dinamakan sebagai as-sabit ini. Lalu kata Imam Ghazali, secara jumlahnya objektif mereka itulah menafikan Tuhan yang Maha Pencipta. Dengan maksud yang lainnya, tak ada Tuhan. Itulah objektif utamanya mereka mewujudkan ungkapan-ungkapan yang nampak berbelit-belit. Tujuannya apa dia? Untuk menafikan adanya Tuhan.
Namun ini juga yang berlaku apabila mereka tidak jumpa tempat tembak. Para pengkaji, sebagian para pengkaji, mereka menjuruskan kritikan ini kepada hakikat Muhammadiyah juga. Ini yang jadi masalah sekarang ni. Lalu mereka mengatakan Tuhan yang mutlak yang tidak boleh disifatkan apa-apa saja. Mereka faham ambil petikan yang itu saja. Lalu mereka menggunakan mengkambing hitamkan akan tokoh-tokoh sufi. Yang kedua pula, etikat mereka itu mengenai kenabian. Jadi mereka mengatakan, Imam Ghazali mengatakan yang dinukilkan, apa yang mereka menukilkan itu sebenarnya lebih kurang sama dengan golongan-golongan pandangan-pandangan golongan falsafah, iaitulah Nabi itu merupakan ibarat daripada seorang yang faid, limpahan atasnya daripada yang sabit. Artinya Nabi itu merupakan satu konsep manusia yang mendapat limpahan daripada Tuhan yang sabit dengan wasitah Tuhan yang talik. Ini juga mereka tujukan juga golongan-golongan yang pengkritik, golongan-golongan yang sebagian golongan-golongan batiniah, mereka tujukan juga mengenai konsep hakikat Muhammadiyah. Sedangkan perkara tersebut berbeza sama sekali. Konsep faid yang dipahami oleh golongan falsafah tak sama dengan konsep faid yang dipahami oleh golongan sufi. Kerana Imam Ghazali rahimahullah ta'ala menjadikan kitab Mishkatul Anwar tu menggunakan konsep al-faid juga. Sudah masih 15 minit ya. Mengenai etikat mereka itu dalam imamah. Etikat mereka itu dalam imamah, sebagaimana saya katakan tadi, mengenai apa dia? Konsep berlutut. Nak tak nak kena berjumpa dengan mereka. Cumanya nak cari sebiji-sebiji dengan fahaman batiniah di sini memang sukar sikit lah. Ini mungkin tingkat international lagi. Yang mananya lebih dapat diterapkan dalam aliran-aliran batiniah daripada golongan-golongan Syiah. Jadi saya tinggalkan di sini ya. Begitu juga mazhab mereka, mazhab batiniah dalam konsep hari kiamat dan juga hari kebangkitan. Kata Imam Ghazali, waqad ittafaqu ala akhirihim, waqad ittafaqu an akhirihim waqad ittafaqu an akharihim ala inkar kiamat. Jadi mereka sepakat bahawasanya mengingkarikan akan hari kiamat. Senang katanya bagi mereka golongan-golongan batiniah ini, yang dimasukkan dengan hari kiamat itu bukanlah apa yang zahir di dalam nas-nas Quran ataupun wahyu. Yang masukkan dengan hari kebangkitan, yang dimasukkan dengan hari mahsyar, yang dimasukkan dengan hari kebangkitan semula, semuanya sebenarnya merupakan isyarat ataupun perkara yang maknawi sahaja. Iaitulah roh-roh mereka yang mati akan dilihat, akan menyerap semula kepada akal kuliah. Ataupun pada ketika itulah tafsiran-tafsiran mereka merujuk kepada perpusingan para a'immah. Ataupun juga tafsiran mereka juga merujuk kepada apa dia? Mengenai hari kiamat ini, iaitulah merujuk kepada kematian seorang-seorang. Begitu juga perbincangan mereka merujuk kepada seseorang itu makin berkembang kemajuannya apabila mereka mendapatkan akan rahsia-rahsia, ilmu-ilmu rahsia berdasarkan daripada imam-imam mereka. Inilah yang mereka maksudkan dengan hari kebangkitan. Mereka menafikan akan hari adanya azab, adanya neraka, adanya syurga. Menurut mereka yang itu semua, yang dimasukkan mereka itu semua hanyalah sebagai simbolik saja,
bukan yang diterima itulah zahir, bahkan yang diterima itu, yang diambil itulah hanyalah hakikat ataupun rahsia-rahsia, rumus-rumus, simbolik-simbolik yang ada daripada perkataan, daripada istilah hari kebangkitan tersebut. Yang kelima pula, etikat mereka dalam bicara hukum-hukum taklif syariah. Secara umumnya, golongan-golongan batiniah ini dia akan membiarkan kita terikat dengan taklif-taklif syariah. Mereka menunjukkan pelbagai cara untuk menarik perhatian masyarakat-masyarakat untuk agar mereka dapat diterima. Antaranya mereka membiarkan para pengikut yang mula-mulanya untuk melakukan akan taklif syariah ataupun ibadah-ibadat syariah yang zahir. Namun pada cukup satu tempohnya, bagi mereka-mereka yang mustajib, mereka-mereka yang menerima ajaran ini sampai satu peringkat, apabila mereka dapat memahami akan hakikat-hakikat rahsia, maka pada ketika itulah hukum syarak telah pun tercabut daripada mereka itu. Kerana apa? Kerana yang objektif utamanya ialah batin, bukan yang zahir. Apabila dah dapat dikecap akan perkara yang batin, yang objektif, maka yang zahir itu boleh ditinggalkan, dikesampingkan. Inilah yang biasa berlaku di masyarakat kita, yang kita jumpa di kampung-kampung kita. Apa yang penting? Yang penting perkara yang penting dalam solat tu apa dia? Dapat yang itu, tinggalkan jelas solat saja. Berapa nak bersusah-susahkan lagi. Jadi saya tak nak panjangkan lagi. Apabila kita bacakan dalam kitab Fadail Batiniah ini, Imam Ghazali menukilkan dua kali ataupun tiga kali mengenai kata kenyataan Imam Ghazali seperti di sini. Kata Imam Ghazali, fa in qila qad naqaltum mazahibahum wa ma zakartum wajhal ibtal famassabu fihi. Seandainya ditanyakan kepada kami, kamu telah menukilkan akan mazhab-mazhab batiniah tersebut, dan kamu tidak menyebutkan cara membatalkan pandangan-pandangan batiniah tersebut, apakah sebabnya? Lalu kata Imam Ghazali, sungguhnya kami menakalkannya daripada mereka itu apa yang bicara perbincangan pandangan-pandangan batiniah ini, kami nakalkan apa yang kami ceritakan tadi. Kata Imam Ghazali terbagi kepada dua perkara. Pertamanya, yang tidak dapat ataupun perkara yang tidak kita ingkarkan akan dia. Ini perkara yang penting sekali. Perkara yang penting sekali kita ketahui di sini, bahawasanya adanya tasyabuh antara perbincangan tentang batiniah di sini dengan apa yang dibicarakan oleh golongan-golongan sufi. Dan contohnya mengenai takwilan-takwilan, pemikiran-pemikiran. Ada sebagiannya tidak kami ingkarkan dia. Wa ila ma yata'ayyanu minal syar'i inkar, dan terbagi pula perkara yang kedua, iaitulah yang diingkari oleh syarak. Jadinya bukan semuanya tak betul, bukan semuanya betul. Sebagaimana Imam Ghazali mengatakan antara golongan Qadariyah dan juga golongan Jabariyah, bukannya dua-dua salah, bukannya dua-dua betul. Sebahagian pemikiran Qadariyah itu betul, sebahagian pemikiran Jabariyah itu betul. Yang kita Ahlussunnah wal Jamaah yang menghimpunkan antara Qadariyah dan juga Jabariyah. Begitulah juga dengan masalah ini. Apa yang dibincangkan dalam kitab Fadail Batiniah bukannya semua salah dan bukannya semuanya betul. Oleh kerana itu, apabila kita baca Fadail Batiniah dan kita baca kitab Imam Ghazali, ada bab-babnya yang sama. Ini mengenai apa dia? Mengenai saya masuk pula perbincangan dalam Manahilul Irfan. Mungkin makan masa saya terus pendekkan. Secara kesimpulannya, golongan-golongan sufi dinamakan sebagai sebahagian daripada huraian-huraian mereka dinamakan sebagai tafsir syar'i.
Tafsir Isyari ini, membicarakan tentang Isyari ini, merupakan antara tafsiran-tafsiran yang diterima pakai oleh Ahli Sunnah wal Jamaah. Kerana tafsir itu terbahagi kepada tafsir maksur, tafsir birai, lagi apa lagi? Tiga situ dan juga tafsir Isyari. Mengenai perbezaan antara takwil dan juga tafsir, kita lihat sebahagian para sufi mereka mengatakan bahawasanya apa-apa yang dibincangkan, apa-apa yang dibincangkan tentang huraian-huraian Al-Quran yang zahir itu dinamakan sebagai tafsir. Adapun perbincangan yang bukan membicarakan maksud-maksud yang zahir, maka kami namakan sebagai tafsir. Lalu kita faham di sini kebanyakan daripada huraian-huraian golongan-golongan sufi itu tidak dinamakan sebagai tafsir, bahkan dinamakan sebagai takwil, ataupun kita namakan sebagai tafsir Isyari. Nak kerja masa sikit. Baiklah, mengenai tafsir batinnya, tafsir batinnya, al-batinnya, golongan batinnya itu ialah satu golongan yang mengambil zahir ayat dan mereka mengatakan bahawasanya Quran itu ada zahir dan juga ada batin, dan yang dikendaki dengan Quran itu ialah batinnya bukan zahirnya. Ini kekunci dia. Kekuncinya ialah golongan-golongan batinnya ini dia hanya mengambilkan akan batin dan menolakkan akan pemanaan bagi zahirnya. Dan golongan batinnya ini secara umumnya lanjutan daripada golongan-golongan Majusi dan juga takwil-takwil yang fasidah dalam Quran. Antara takwil-takwil mereka iaitulah senang katanya macam ni tuan-tuan, bila sebut saja golongan batiniyah ini, apa-apa yang zahir semuanya ada takwilan. Apa-apa yang zahir semuanya ada takwilan. Yang takwilan itulah, yang tersirat itulah yang sebenarnya nak disampaikan. Yang tersurat itu bukanlah perkara yang utama. Yang tersurat itu ialah posmen sahaja. Apa jua perkara-perkara yang zahir, apa jua perkara yang zahir, setiap perkara yang ada itu termasuklah Al-Quran, ada zahirnya, ada yang batinnya, termasuk juga dengan hukum syarak. Oleh kerana itu adalah konsep semayang pakai niat, mi'raj, apa semua ada. Ini antara contoh mereka mengatakan Kaabah itu ialah Nabi. Yang penting ialah Nabi. Yang penting ingat gaji daripada Nabi. Dah tak perlu ngaji ke haji lagi. Ya, dia orang haji 7 kali dekat tepi pantai tu. Waktu maghrib. Top 7 kali dapat haji. Ya tuan-tuan. Namun beginilah juga kita dapati pada karya-karya sufi. Kita lihat dalam kitab apa dia? Futuhat Makkiyah. Apa jua yang zahir, termasuklah huruf, termasuklah ilmu fizik, ilmu sains tu, semuanya ada batinnya. Di sini yang mereka akan menembak terhadap golongan-golongan sufi seperti Syekhul Akbar Ibn Arabi. Sebagaimana saya dah katakan, kita dah katakan tadi permulaannya apa dia? Perbezaan yang utamanya antara batiniyah dan juga golongan sufi ini ialah menolakkan akan akal, menafikan akan zahir. Sedangkan Syekhul Akbar Ibn Arabi menjadikan yang zahir itu sebagai dasar. Faham?
Ini yang jadi masalah tuan-tuan Jika kadang kita seronok mengkaji-kaji, kita tidak jumpa tidak jumpa papan sasaran, habis ulama-ulama dikapikan ini. Itulah juga ketidakan golongan-golongan sufi itu, mereka tak sini syarat dia antara golongan-golongan sufi, berbeza antara golongan sufi dengan golongan batiniah. Golongan sufi apabila dia menghuraikan sesuatu isyari, mereka mereka menyusun isyari tersebut berdasarkan kaedah-kaedah yang zahir. Setiap isyari-isyari itu terlahir daripada kaedah-kaedah yang zahir. Setiap isyari-isyari itu terkata zahir daripada perkara-perkara yang zahir, undang-undang yang zahir. Oleh kerana itu kita lihat Syekhul Akbar Ibn Arabi, orang yang berbahasa Arab, yang mahir bahasa Arab. Daripada kemahiran bahasa Arab itulah timbulnya isyari-isyari. Begitulah kita lihat kepada Al-Jili, mereka yang hebat di dalam berbahasa, dalam kaedah-kaedah, maka timbulnya isyari-isyari di situ. Berbeza dengan golongan batiniah, lebih-lebih lagi golongan batiniah di Malaysia ini. Itu yang jadi ngarut tu, tak faham apa ditafsirkannya. Bila sebut saja puasa, yang puasanya ialah bulan yang puasa, bukan kita yang puasa. Tu kan ngarut tu. Yang penting di sini juga kata Salah, mereka-mereka yang dipercayai daripada mereka itu ialah golongan-golongan sufi sepertinya. Apabila mereka mengatakan sesuatu perkara, namun perkara tersebut tidak dinamakan sebagai tafsir, hanyalah isyari sahaja. Setiap golongan-golongan yang dipercayai, lalu huraian-huraian mereka itu dinamakan sebagai dinamakan sebagai isyari, bukanlah dinamakan sebagai tafsir. Kerana tafsir itu mestilah merujuk kepada yang zahir. Ini saya ringkas je terus Imam Zarqani menegaskan di sini, hanya kekuncinya. Imam Zarqani mengatakan perbezaan antara tafsir sufi dan juga tafsir sufi yang dinamakan sebagai tafsir isyari dan antara tafsiran golongan-golongan batiniah, iaitulah golongan sufi tidak menegahkan akan makna yang zahir, bahkan mereka mempergunakan akan makna yang zahir itu untuk menjurus kepada yang isyari, dan mereka mengatakan tidak dapat tidak daripada yang zahir. Kerana mereka yang mendakwa dapat sampai kepada rahsia-rahsia Al-Quran dalam masa yang sama dia tidak berpegang dengan yang zahir, maka seperti mereka yang sampai kepada atap bumbung tanpa daripada pintunya. Adapun golongan-golongan batiniah, mereka mengatakan bahawa sini zahir itu bukannya yang dikendaki sama sekali. Ini kekunci utama sekali iaitulah golongan-golongan batiniah ini dia menolakkan apa yang zahir, dan sesungguhnya yang batin itulah yang sebenarnya, dan sebenarnya qasad mereka itu ialah menafikan syariat. Jadi saya tidak mahu panjangkan lagi perkara tersebut. Saya minta maaf kalau tidak dapat meneruskan lagi perbincangan di sini kerana kita masih amat terhad. Jadi segala yang benar itu datang daripada Allah Ta'ala, segala kekurangan itu datang daripada diri saya sendiri. Saya akhiri wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.